Oleh itu, Malaysia telah memperkenalkan Akta Bekalan Gas 1993 yang ditubuhkan bagi mengawal dan mengatur industri gas asli dan gas petroleum di negara tersebut bagi tujuan memastikan bekalan gas yang selamat dan berkesan kepada pengguna. Akta Bekalan Gas 1993 direka untuk mengawal selia industri bekalan gas menekankan pengawasan kepercayaan, keselamatan, kecekapan dalam operasinya. Akta Bekalan Gas 1993 ini menggariskan langkah komprehensif untuk menyelia dan mengawal industri bekalan gas. Ia menetapkan garis panduan dan piawaian untuk memastikan penyediaan perkhidmatan gas yang boleh dipercayai, selamat dan cekap. Akta ini memberi kuasa kepada Badan Kawal Selia untuk menguatkuasakan pematuhan memupuk rangkaian bekalan gas yang selamat dan boleh dipercayai. Akta Bekalan Gas 1993 ini mungkin mempunyai implikasi alam sekitar kerana ia mengawal selia industri bekalan gas. Akta ini boleh menangani kebimbangan alam sekitar dengan menetapkan kepiawaian untuk amalan mesra alam, kawalan perlepasan atau sumber yang mampat. Seterusnya, untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar mungkin menjadi sebahagian daripada matlamat yang lebih luas untuk mengimbangi operasi industri dengan pertimbangan ekologi. Berdasarkan Akta Bekalan Gas 1993 di bawah Akta 501 di Malaysia, syarat-syarat pelesenan dalam rantaian bekalan gas adalah: pertama, lesen diperlukan untuk bekalan gas di bawah Seksyen 11, iaitu tiada sesiapa boleh membekalkan gas melalui mana-mana saluran paip melainkan dilesenkan di bawah akta ini. Seterusnya, nombor 2, permohonan lesen, iaitu di bawah Seksyen 11, mana-mana orang yang memohon lesen hendaklah mengemukakan butiran kepada Suruhanjaya Tenaga mengenai kawasan bekalan, plan lokasi, plan susul atur, saluran paip, spesifikasi teknikal, pensijilan dan lain-lain lah. Seterusnya, nombor 3, pemberian dan syarat lesen lah, iaitu di bawah Seksyen 11. Suruhanjaya Tenaga boleh memberikan lesen untuk bekalan gas tertakluk kepada syarat-syarat lah yang difikirkan perlu dengan kelulusan menteri. Seterusnya, nombor 4, lesen tidak boleh dipindah bilik lah sama sekali, iaitu di bawah Seksyen 11, iaitu tiada lesen boleh dipindah bilik, serah hak atau sub lesen tanpa kebenaran bertulis, iaitu daripada seorang menteri lah. Seterusnya, nombor 5, iaitu tempoh lesen lah di bawah Seksyen 11, iaitu lesen boleh diberikan untuk tempoh sebagaimana yang diluluskan oleh menteri. Seterusnya, nombor 6, penggantungan atau pembatalan lesen lah, iaitu di bawah Seksyen 12. Lesen boleh digantung atau dibatalkan oleh Suruhanjaya Tenaga atas pelanggaran syarat-syarat atau kemungkinan lah yang perlu dibayar lah. Seterusnya, nombor 7 lah, yang terakhir sekali ialah pengecualian daripada lesen lah, iaitu di bawah Seksyen 42, iaitu menteri boleh mengecualikan mana-mana orang atau golongan daripada dilesenkan atau daripada peruntukan akta ini sendiri. Kesimpulannya yang boleh kita dapat kat sini lah, entiti yang terlibat dalam bekalan gas termasuk pengeluaran, pengagihan dan peruncitan lah dikenaki memperolehi lesen daripada Suruhanjaya Tenaga lah yang memperuntukkan syarat-syarat yang mesti dipatuhi, iaitu macam terma lesen, penggantungan dan pembatalan jugalah diperlukan juga dalam akta ini. Terima kasih. Sesuai dengan objektif Akta Bekalan Gas 1993, antara langkah perlindungan pengguna dari segi untuk memastikan amalan adil dan kualiti perkhidmatan bekalan gas yang dihadirkan kepada pengguna adalah melalui peruntukan-peruntukan akta. Pihak kerajaan telah mengenal pasti dan menggariskan secara umum kehendak-kehendak minimum yang perlu dilaksanakan oleh pihak industri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pembekalan gas melalui talian paip kepada pengguna. Antara contohnya, lesen firma untuk membekalkan gas melalui talian paip perlu dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga melalui kelulusan menteri. Firma juga bertanggungjawab di bawah Seksyen 14 Akta 501 untuk membekalkan gas kepada pemunya atau pengundi bagi mana-mana premis di dalam kawasan pembekalan yang meminta gas dibekalkan.
Dari segi kualiti perkhidmatan pula, firma di bawah kelulusan jenis perkakas atau kelengkapan gas hendaklah memastikan supaya spesifikasi dan kualiti dan komponen talian pipe dan pemasangan gas yang digunakan dalam industri retikulasi gas adalah selamat dan sesuai, serta hendaklah mematuhi standard-standard industri retikulasi yang berkaitan, dan juga kualiti produk berkenaan hendaklah diperakukan oleh badan-badan pengujian yang diiktiraf kerajaan. Secara ringkasnya, untuk kepentingan pengguna, Suruhanjaya Tenaga boleh membuat siasatan ke atas apa-apa pertikaian antara pemegang lesen dan pengguna berhubung dengan perkara-perkara di bawah undang-undang ini. Akta 501 juga ada memperuntukkan penalti yang boleh dikenakan kepada mereka yang didapati bersalah oleh mahkamah bagi mana-mana kesalahan dilakukan. Okey, di sini saya akan menerangkan standard prestasi gas dan perkhidmatan oleh pemegang lesen di bawah Seksyen 13B. Di bawah Seksyen 13B-1, Suruhanjaya boleh mengeluarkan garis panduan mengenai apa-apa prestasi berkaitan dengan pembekalan gas dan penyediaan perkhidmatan kepada pengguna oleh pemegang lesen peruncitan dan perkhidmatan berhubung dengan aktiviti pemegang lesen, pengasan semula, pengangkutan atau pengagihan. Di bawah Subseksyen 13B-2, standard yang disebut dalam Subseksyen 1 termasuklah standard perkhidmatan pengguna untuk dilaksanakan oleh pemegang lesen dan tata cara bagi A. memenuhi kehendak pengguna secara munasabah, B. menangani aduan dan pertikaian pengguna, C. tata cara bagi pampasan pengguna dalam hal pelanggaran standard prestasi, standard perkhidmatan pengguna atau bagi pelanggaran apa-apa obligasinya di bawah akta yang menjejaskan pengguna. D. Perlindungan maklumat pengguna. Di bawah Seksyen 13B-3, pemegang lesen yang disebut dalam Seksyen 1 hendak menyiarkan standard perkhidmatan pelanggan mereka sendiri mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen ini. Di bawah Seksyen 13B-4, apa-apa tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen ini berkenaan dengan apa-apa kegagalan oleh mana-mana pemegang lesen untuk memenuhi standard yang disiarkan tidak boleh menjejaskan atau menyentuh apa-apa remedi lain yang mungkin ada berkenaan dengan tindakan atau peninggalan oleh pemegang lesen. Dalam Gas Supply Act 1993 juga menggalakkan persaingan dan mencegah amalan anti persaingan dalam industri gas Malaysia. Yang pertama, memastikan akses saksama kepada kemudahan logistik gas bagi semua peserta pasaran. Contohnya, kemudahan penyimpanan dan pengangkutan melalui lori atau kapal. Yang kedua, di dalam Seksyen 25 melarang amalan anti persaingan seperti penetapan harga predatori, iaitu contohnya menetapkan harga yang sangat rendah untuk menghalau pesaing, itu adalah sama sekali tidak digalakkan, dan pengikatian produk yang menyekat pilihan pengguna, contohnya memaksa membeli produk yang lain. Ketiga, di dalam Seksyen 26 menetapkan syarat capai pihak ketiga ke atas infrastruktur sedia ada industri gas secara adil. Yang keempat, di dalam Seksyen 28 menetapkan perjanjian penetapan harga bersama antara pesaing. Contohnya, syarikat A dan B adalah tidak boleh berpakat untuk menjual dengan harga yang mereka tetapkan. Dan yang kelima, di dalam Seksyen 29 mewajibkan pemisahan kewangan dan operasi entiti hiliran dan huluan bagi mengelak konflik kepentingan. Contohnya, pembekal gas huluan tidak boleh kawal pengedar hiliran. Dan yang terakhir sekali adalah Seksyen 24 melindungi data sulit syarikat. Contohnya, data dari kos dan harga bagi mengelak manipulasi di dalam pasaran. Yang kedua, Akta-Akta Petroleum Langkah-Langkah Keselamatan 1984. Petroleum adalah minyak mineral atau hidrokarbon relatif dan gas asli yang terdapat dalam keadaan semula jadinya.
Gas yang terkenal akibat daripada gas petroleum iaitu ledakan dan kebakaran kilang minyak Piper Alpha pada 6 Julai 1988 di Laut Timur, United Kingdom, yang melibatkan 67 kematian. Akta ini telah mendapat persetujuan dirancang pada 27 Jun 1984 yang dikuatkuasakan di Malaysia pada 1 Mac 1985 dan memastikan keselamatan pengangkutan dan penyimpanan dan juga penggunaan petroleum ini terjamin. Akta Petroleum 1984 menyatukan undang-undang berhubungan dengan penstoran, pengangkutan dan penggunaan petroleum serta mengadakan peruntukan berkaitan perkara-perkara berhubungan dengannya. Terdapat beberapa kepentingan Akta Petroleum 1984 diwatakan di Malaysia. Yang pertama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan petroleum sentiasa terjamin. Selain itu, ia membantu dalam memastikan pengeluaran import dan ekspor petroleum supaya mematuhi standard yang terdapat di bawah akta ini. Selain itu, ia dapat mengawal pengedaran dan penghantaran petroleum di Malaysia daripada digunakan secara bebas dan dijual secara haram. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang seksyen peraturan yang terdapat dalam Akta Petroleum Langkah-Langkah Keselamatan 1984. Antara seksyen peraturan yang terlibat untuk pengendalian yang selamat, penyimpanan, dan cara pengangkutan petroleum ialah: yang pertama, melalui seksyen 3, yaitu cara pengangkutan petroleum melalui jalan raya dan kereta api, yaitu mengatakan bahwa tiada seorang pun boleh menghantar apa-apa petroleum melalui jalan raya atau kereta api kecuali mengikut akta ini dan peraturan yang dibuat di bawahnya. Seterusnya, melalui bahagian 3, yaitu yang berkaitan dengan cara pengangkutan petroleum melalui air, yang dapat dilihat melalui seksyen 6, pemuatan, pemunggahan, dan pelepasan petroleum yang dibenarkan, yaitu tiada apa-apa petroleum boleh dimuatkan, dipunggah, atau dilepaskan kecuali di suatu pelabuhan yang ditetapkan bagi maksud itu oleh Menteri melalui sebuah warta. Seterusnya, seksyen 15 yang berkaitan dengan cara pengangkutan petroleum melalui udara, yaitu pengangkutan petroleum melalui udara adalah tidak dibenarkan. Seterusnya, yang terakhir adalah peraturan mengenai pengangkutan petroleum melalui talian pipe yang dapat dilihat melalui seksyen 16, membenarkan kerja talian pipe. Seksyen ini mengatakan bahwa kerja talian pipe yang dilaksanakan dalam atas tanah, atas permukaan atau bawah air, di pantai atau di luar pantai adalah salah di sisi undang-undang kecuali di bawah kebenaran seorang menteri. Baiklah, untuk kuasa penguatkuasaan untuk pihak berkuasa untuk memastikan langkah keselamatan dipatuhi. Yang pertama adalah pemeriksaan dan penyiasatan. Pihak berkuasa kawal selia sebelumnya mempunyai kuasa untuk menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan rutin untuk memastikan pematuhan dengan langkah keselamatan. Pemeriksa boleh diberi kuasa untuk memasuki premis, memeriksa rekod dan kaki tangan temuduga. Yang kedua, kita ada perintah pematuhan. Pihak berkuasa boleh mengeluarkan perintah pematuhan yang mengarahkan individu atau entiti untuk membetulkan sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap langkah keselamatan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Yang ketiga, kita ada penalti pentadbiran. Setengah akta boleh memberi kuasa kepada Badan Kawal Selia untuk mengenakan penalti pentadbiran bagi ketidakpatuhan. Penalti ini boleh termasuk denda atau sekatan kewangan lain. Yang keempat, kita ada pengantungan atau pembatalan lesen, yang mana Badan Kawal Selia mempunyai kuasa untuk menggantung atau membatalkan lesen atau permit kerana ketidakpatuhan. Dengan itu, ia boleh menghalang operasi kemudahan sehingga kebimbangan keselamatan dapat ditangani. Dan yang terakhir sekali, kita ada pendakwaan, yang mana tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu atau entiti yang secara berterusan melanggar langkah keselamatan
yang mana ini boleh mengakibatkan prosedur mahkamah, dan jika didapati bersalah, ia boleh dikenakan denda atau tindakan undang-undang yang lain. Peruntukan tindak balas kecemasan untuk insiden. Peruntukan tindak balas kecemasan adalah penting untuk mengurus dan mengurangkan kesan insiden dengan berkesan, sama ada ia melibatkan bencana alam, kemalangan ataupun kecemasan lainlah. Peruntukan ini biasanya digariskan dalam pelan tindak balas kecemasan dan mungkin berbeza-beza bergantung kepada jenis-jenis kejadian. Berikut adalah beberapa peruntukan tindak balas kecemasan umum, iaitu pelan tindakan kecemasan. Organisasi dan komuniti harus mempunyai pelan tindak balas kecemasan yang didokumentasikan dengan baik dan sentiasa dikemaskinilah. Pelan ini harus menggariskan peranan serta tanggungjawab, strategi komunikasi, prosedur pemindahan dan kaedah untuk menyelaras dengan agensi-agensi luar. Sistem komunikasi. Mewujudkan sistem komunikasi yang boleh dipercayai yang membolehkan penyebaran maklumat yang cepat serta tepat. Ini mungkin termasuklah dalam sistem alamat awam, radio dua hala, sistem pemberitahuan kecemasan dan alat-alat komunikasi lain. Talian kecemasan. Mengekalkan senarai hubungan kecemasan termasuk perkhidmatan kecemasan tempatan, agensi kerajaan, kemudahan perubatan dan penyedia utiliti yang berkaitan. Maklumat ini harus mudah diakses oleh kaki tangan utama. Baiklah, kesimpulannya Petroleum Safety Measure Act 1994 dan juga Gas Supply Act 1993 telah menjadi satu titik perubahan terhadap industri berat dalam industri cari gali di Malaysia. Kewujudan akta ini berkaitan juga dengan keselamatan di dalam pengangkutan, penyimpanan dan juga penggunaan, iaitu dalam aspek keselamatan untuk cara mengendalikan petroleum dan juga gas asli. Dan akta ini juga telah menjadi salah satu panduan kepada para majikan dan pekerja yang terlibat dalam sektor perindustrian cari gali inilah yang mereka terdedah kepada petroleum dan gas asli, bermula daripada dasar laut sehingga ke permukaan lalu digunakan oleh para pengguna. Dan akta-akta ini juga dapat membantu mengurangkan risiko kemalangan di samping memberi ilmu pengetahuan kepada orang awam tentang bahayanya jika terdedah dengan petroleum dan gas asli ini. Dan seperti yang kita tahu, akta ini tujuan utamanya adalah untuk meminimumkan kemalangan jiwa yang berlaku kepada para pekerja dan juga majikan serta persekitaran dan orang awam pada masa akan datang. Dan akta ini juga dapat melindungi kita daripada berlakunya insiden yang tidak diingini seperti peristiwa di Deepwater Horizon 2010 dahulu. Sekian, terima kasih.